Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. KKM menyarankan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19. Keutamaan bagi golongan rentan serta berisiko tinggi berikutan peningkatan kes. Menteri Bertanggungjawab menjelaskan bekalan vaksin masih mencukupi dan belum mencapai tarikh luput. Pelaksanaan itu juga untuk melindungi orang ramai daripada jangkitan mutasi dan strain baharu COVID-19. Secara keseluruhan, keadaan semasa COVID-19 masih terkawal serta tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Majoriti kes COVID-19 di negara ini hanya mengalami gejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Justru Ketua Pengarah Kesihatan menasihatkan orang ramai terus mengamalkan langkah pencegahan penularan COVID-19 dan ia termasuk memakai pelitup muka bagi individu bergejala dan mendapatkan dos premier vaksin serta dos penggalak vaksin COVID-19. Jabatan Peguam Negara sedang merangka draft cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara hasil perkahwinan wanita tempatan dengan lelaki warga asing. Menteri Dalam Negeri memaklumkan draft itu dibuat bagi meminda perkara 14-1-B untuk memasukkan perkataan ibu dengan tujuan membolehkan kewarganegaraan anak diperoleh secara kuat kuasa undang-undang. Keperluan itu bersesuaian dengan nasihat Majlis Raja-Raja dan pemakaian undang-undang itu bersifat kehadapan serta bukan retrospektif. Pemberian bantuan penghargaan khas kepada pesara PKKP diteruskan untuk tempoh Januari hingga Disember 2024 kepada pesara dan penerima pencen terbitan yang terkesan. Kenyataan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menyebut perkara itu telah dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri. Sebelum ini, kerajaan telah memutuskan supaya bayaran PKKP dilaksana bagi tempoh barangan Malaysia di peringkat antarabangsa dan tempatan dipertingkat dalam usaha merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Beliau sendiri telah memainkan peranan mempromosi barangan Malaysia antaranya melalui pemakaian batik Malaysia di peringkat antarabangsa. Dari sudut mempromosi di peringkat tempatan pula, Perdana Menteri telah menjadikan kunjungan ke gerai dan warung pada hari Jumaat untuk makan tengah hari sebagai acara tetap mingguan. 3 negeri kembali dilanda banjir apabila beberapa PPS dibuka di Kelantan, Terengganu dan Selangor. Manakala di Perak, keadaan beransur pulih selepas PPS Masjid Al-Wusta ditutup tengah hari tadi. Kemaskini portal info bencana JKM setakat 7 malam memaklumkan di Kelantan 16 PPS dibuka semula melibatkan jajahan Kuala Krai dan Tanah Merah. 1 PPS di daerah Hulu Terengganu, sementara di Selangor pula 2 PPS dibuka di Kuala Selangor. Polis Selangor mengesan 2 lagi saksi kanak-kanak berkaitan kes kematian Zain Ryan Abdul Matin. Ia hasil saringan beramai-ramai yang dijalankan di Departemen Idaman. Mereka mendakwa melihat Zain Ryan di tingkat 2 dan 3 Blok R pada petang mangsa didapati hilang. Setakat ini, keterangan 86 individu telah diambil selain 238 sampel DNA diperoleh polis. Angka penduduk departemen itu yang diperiksa mencecah 5,628 individu. Siasatan kes kematian sepasang suami isteri warga emas disyaki dibunuh anak kandung sendiri selesai. Ketua Polis Kuala Lumpur mendedahkan pihaknya selesai merakam keterangan 12 individu untuk bantu siasatan. Mereka terdiri daripada ahli keluarga, jiran dan saksi kejadian. Suspek dipercayai bunuh ibu bapanya kerana tidak diberi wang untuk membeli dadah. Kertas siasatan lengkap akan diserah kepada Timbalan Pendakwa Raya minggu ini. Mahkamah Rayuan menetapkan 14 Mac depan untuk keputusan rayuan 6 individu yang dihukum mati selepas disabit kesalahan membunuh Timbalan Pendakwa Raya Dato' Anthony Kevin Morais 8 tahun lepas. Prosiding hari ini adalah yang terakhir bagi pendengaran rayuan kes selepas pihak pendakwa raya dan peguam berhujah pada 4 dan 7 Disember lepas. Seorang remaja dipenjara 30 tahun dan disebat 12 kali kerana membunuh bapa sepupunya di Machang 6 tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi selepas mendengar dan meneliti hujah kedua-dua pihak. Juga mengambil kira beberapa faktor termasuk gangguan suara berterusan dialami tertuduh dan perangai aneh sejak kecil.
Ini pula susulan kes seorang pelajar melarikan diri dari sekolah kerana mendakwa dibuli. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata keterangan mangsa akan dirakam sebaik dia selesai terima rawatan perubatan. Pelajar lelaki itu kini berada dalam ward Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Tindakan selanjutnya akan ditentukan selepas keterangan selesai diambil. Kementerian Pendidikan siasat dakwaan guru kasari murid ketika penganjuran majlis rasmi. Menerusi kenyataan, kementerian terus komited pastikan keselamatan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan di bawah kelolaannya terpelihara. Sehubungan itu, golongan pendidik dinasihati sentiasa memelihara etika, menjunjung tinggi martabat serta profesionalisme perguruan. TVET bukan lagi pilihan kedua bagi pelajar peringkat menengah untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, graduan dalam aliran TVET kini mempunyai potensi besar menjadi tenaga mahir negara dalam pelbagai bidang yang mampu menjanjikan pendapatan serta taraf kehidupan lebih baik untuk masa hadapan. Mahasiswa, tenaga pengajar serta pentadbir, 3 komponen utama yang bakal diberi tumpuan dalam memacu institusi pendidikan tinggi Malaysia. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Pendidikan Tinggi yang baharu komited untuk bersama pasukan KPT bagi meneruskan setiap dasar sedia ada yang telah digariskan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebelum ini. Usaha menggalakkan penyertaan wanita dalam industri penjagaan akan dipergiat. Ini bagi memenuhi permintaan sebagai pengasuh kanak-kanak dan OKU. Selain penjaga warga emas, KPWKM akan sediakan program latihan untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan. Media tempatan dianggar kerugian kira-kira 2 bilion ringgit daripada jumlah 4.5 bilion ringgit hasil iklan tahunan kepada 3 gergasi media sosial, masing-masing Meta, Google dan TikTok. Menteri Komunikasi berkata, kementerian memandang serius isu itu yang perlu diperinci dan diberi penekanan, memandangkan ketika ini hasil iklan hanya dibayar kepada syarikat penyedia platform media sosial dan bukan kepada organisasi media. Sementara itu, Menteri Komunikasi melihat pelancaran sistem khas Palestin Merdeka oleh POS Malaysia sebagai tanda solidariti kepada perjuangan rakyat Palestin. Stem berkenaan bakal berada di pasaran bermula 18 Januari depan. Projek pembinaan Lebuh Raya West Ipoh Span Expressway SPAN diluluskan Kabinet semalam. Menteri Besar Perak berkata WISE melibatkan laluan sepanjang 60 km dari Gopeng ke Kuala Kangsar. Ia dibangun bersama syarikat konsesi secara inisiatif kewangan swasta PFI tanpa guna wang kerajaan. Bagi mempercepat pembinaannya, kerajaan negeri akan bantu mudahkan proses terutama urusan berkaitan tanah. Sejak Januari hingga semalam, 18 kes rabies melibatkan manusia dilaporkan di Sarawak. Ia peningkatan 4 kes atau 28.6% berbanding 14 kes yang dicatat pada tempoh sama tahun lalu. 16 daripada keseluruhan kes yang dilapor tahun ini meninggal dunia. Orang ramai diingat memastikan anjing dan kucing peliharaan disuntik vaksin rabies setiap tahun. Pembaharuan menyeluruh perlu dilaksana kepada industri bekalan elektrik. Ia bagi menggalakkan daya saing pasaran, seterusnya memacu perkembangan sektor tenaga boleh baharu. Menurut Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS, tindakan itu selari prinsip asas Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Sabah mahu meneroka ekonomi biru dengan kerjasama pelabur asing yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Kata Ketua Menteri, ekonomi biru menjanjikan potensi besar antaranya dalam bidang perikanan dan akuakultur, perkapalan dan pengangkutan logistik, pelancongan, tenaga boleh baharu, sumber mineral, bioteknologi dan farmaseutical serta karbon biru. Sabah juga melihat potensi ekonomi itu dalam bidang pengurusan sisa dan kawalan pencemaran, kajian dan pembangunan serta infrastruktur marin. Memperluas akses perkhidmatan selain meningkatkan kesedaran mengenai perancangan harta pusaka. Itu fokus kerjasama baharu Bank Islam dengan Amanah Warisan Berhad. Perkhidmatan perancangan harta pusaka melibatkan penulisan wasiat dan pengurusan perwarisan. Ia terbuka kepada pelanggan Islam dan bukan Islam.
Syarikat insurans tempatan Etika bekerjasama dengan Badan Kawal Selia Filipina untuk mengekspor produk takafulnya ke negara itu. Ia akan dilaksana dalam tempoh beberapa bulan lagi bagi memenuhi keperluan lebih 6% penduduk Islam di negara berkenaan. Etika turut merancang bawa lebih banyak produk takaful keluarga ke Singapura yang agak terhad ketika ini. Malaysia Life Reinsurance Group Berhad MLRE mengembangkan segmen perniagaan dengan memperkenal takaful semula keluarga. Ia komponen penting dalam kewangan Islam. Pengenalannya juga seiring misi syarikat menawarkan perkhidmatan kewangan inovatif dan komprehensif. Ini selaras misi jadikan Malaysia sebagai hub utama kewangan Islam. Pengembangan perniagaan dibuat syarikat selepas peroleh lesen daripada Kementerian Kewangan. Lebih 18,000 rakyat Palestin terkorban akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu hingga kini. Serangan terbaru dilancar Zionis malam menyasarkan kawasan Rafah di selatan Gaza yang memusnahkan sebuah rumah selain mengakibatkan ramai cedera termasuk kanak-kanak. Serangan menggambarkan Zionis sama sekali tidak mengendahkan desakan pelaksanaan genjatan senjata. Serangan berterusan Israel mengakibatkan sistem penjagaan kesihatan Gaza lumpuh. Penduduk Palestin kini berdepan bencana kesihatan awam yang sangat membimbangkan. PBB mengesan 360,000 kes penyakit di tempat pelindungan yang menempatkan 1.9 juta orang. Israel didesak bertanggungjawab melindungi penduduk awam Palestin. Ini termasuk membenarkan penyaluran bantuan asas, terutama perubatan ke Gaza tanpa halangan. Perdana Menteri Ireland pula tegaskan Israel akan hilang sokongan dunia akibat perbuatan kejamnya terhadap Palestin. Sekutu kuatnya sendiri, Amerika Syarikat telah menyatakan perkara yang sama. Bukti lain termasuk keputusan undian mendesak genjatan senjata di PBB baru ini yang menyaksikan hanya 10 negara berpihak kepada Israel. Konflik di Gaza yang dicetus Zionis hanya wujudkan bencana, bukan keselamatan dan keamanan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan timbalannya didesak kaki tangan sendiri untuk gesa genjatan senjata dilaksana segera di Gaza. Protes melibatkan kira-kira 800 pekerja itu diadakan di perkarangan White House. Mereka telah menandatangani memorandum berhubung desakan itu dan bakal diserah kepada Biden. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yang dikuasai Republikan meluluskan usul untuk menjalankan siasatan terhadap Presiden Joe Biden dari Parti Demokrat. Ia susulan kes kontroversi berkaitan urusan perniagaan antarabangsa yang dilakukan anaknya Hunter Biden. Senat yang dipimpin Parti Demokrat berkemungkinan besar tidak akan luluskan usul berkenaan. Bagaimanapun, ia akan beri tekanan besar kepada Biden yang berkempen untuk kekalkan jawatan Presiden dalam pemilihan tahun depan. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.